الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tunduklah di bawah takdir Tuhan. Wahai gulam, bertenang di bawah telunjuk takdir dengan memakai pakaian sabar dan redha. Dengan memakai pakaian sabar dan rela. Kemudian menunggu datangnya kelonggaran daripada Allah. Jika anda bersikap begitu, nasihat Tuhan yang menyebabkan takdir itu akan menghujanimu dengan kelebihan. Dan kurnianya yang tiada pernah engkau tahu hendak memintanya dan mengharapkan daripadanya. Wahai kaumku, terimalah takdir Tuhan itu. Dan dengarlah apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Jilani yang sudah berusaha untuk mengenal takdir. Dan tunduk diriku kepada takdir itu telah membawaku kepada Tuhan yang menentukan takdir itu. Wahai kaumku, marilah kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla kerana takdirnya dan pelakuannya. Dan kita menundukkan tonggak zahir kita dan batin kita untuk menyetujui takdir Tuhan. Dan kita berjalan di bawah teduhannya. Kerana dia itu adalah utusan dari kerajaan Tuhan yang patut kita memuliakannya disebabkan pengutusnya. Jika kita berbuat begitu dengannya, nanti dia akan membawa kita bersama-samanya kepada Tuhan yang menentukan takdir itu. Firman Allah Ta'ala, Hunalikal walayatu lillahil haqq. Disitulah perlindungan, pertolongan hanya bagi Allah sahaja. Suratul Kahfi ayat 44. Akan merasa senang bagimu bila dapat meminum dari lautan ilmunya dan memakan dari hidangan kelebihannya. Lalu bermesralah dengan kemesraannya serta bercucuran dengan rahmatnya. Ini boleh berlaku kepada segelintir manusia dari berpuluh ribu, hanya seorang dari beberapa suku dan kabilah. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di antara perkara yang Allah Ta'ala tentukan kepada semua makhluknya, dia dinamakan sebagai takdir. Bahkan Allah Ta'ala telah mencatat dan menulis takdir setiap makhluk sebelum menciptakan makhluk. Supaya kita menyedari dan supaya kita senantiasa bersedia. Ini coretan, ini suratan, ini apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Namun di sebalik takdir yang Allah Ta'ala tentukan, ya Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Berusaha bukan untuk mengubah takdir, tapi berusaha supaya kita tenang menerima takdir. Usaha tidak akan mengubah apa pun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada kita berusaha dengan menggunakan seluruh harta benda kita, seluruh pengaruh, seluruh kekuatan yang kita ada, ia tidak mampu mengubahnya. Kerana apa yang Allah Ta'ala takdirkan, ia berlaku. Tetapi kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita suruh berusaha? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kita sendiri tak tahu takdir Allah bagaimana. Tetapi kita diajar redha, sabar dan menerimanya. Yang kedua, kerana sifat manusia itu dijadikan senantiasa bergerak. Bergerak yang hidup.
menjadikan dia sentiasa mencari jalan keluar. Tidakkah kita lihat sekiranya kita berada di satu tempat yang terkunci semuanya, kita masih terus mundang-mandir mencari jalan keluar. Walaupun kita tahu semua tertutup. Kita akan terus bergerak, berjalan. Dengan harapan ada jalan. Walaupun sudah tertutup semuanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala perintah kita berusaha supaya kita mampu tenang menerima takdir Allah. Kita akan tenang. Kerana itu tuan-tuan berusahalah supaya kita tenang menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpama kita belajar dan bersungguh-sungguh tapi tak boleh masuk universiti sebagai contoh. Maka kita tenang. Kenapa? Kita dah buat sesuatu. Umpama kita sakit, kita dah berubat macam-macam tapi tak sembuh. Tapi kita tenang kerana kita berubat. Dan tujuan kita usaha juga supaya persepsi orang tidak memandang kita dengan pandangan yang hina. Setiap orang melihat, setiap kali kita menghadapi masalah, dia kata kita tak berusaha. Kita tak buat apa-apa. Itulah pandangan orang. Maka kita nak menjawab kritikan mereka dengan berkata, saya dah buat. Semua saya dah buat. Yang awak cadang tu, yang awak belum cadang pun saya dah buat. Tetapi bila kita pergi pada hakikat, takdir Allah. Tadi saya sebut secara umum. Kenapa kita berusaha? Tapi kita kembali kepada hakikat. Ya takdir. Bagaimana berurusan dengan takdir Allah? Ada dua cara. Yang pertama sabar. Dan yang kedua rela dan redha. Ini cara berurusan dengan takdir Allah. Kita tidak ada cara yang lain. Tadi kita sebut usaha. Usaha bukan cara yang sebenar dalam menghadapi takdir Allah. Kalau kita katakan usaha, tidak mengubah takdir Allah. Tidak akan mengubah takdir Allah. Apa yang telah Allah tetapkan. Tapi usaha untuk menjadikan kita tenang dengan apa yang akan berlaku. Tetapi yang mampu kita lakukan dalam menghadapi takdir Allah, pertama sabar, yang kedua redha. Adapun sabar, kita diminta bersabar tahap mana? Kita diminta sabar tahap para Nabi dan para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka hendaklah kamu bersabar setingkatan sabar para ulul azmi di kalangan para rasul. Kalau orang tanya, saya nak sabar sampai bila? Saya nak sabar takat mana? Saya nak sabar sempadannya kat mana? Jawabnya ialah sabarlah sebagaimana sabar para rasul ulul azmi. Maka ini mendorong kita untuk membuka lembaran sejarah, membaca kisah Nabi-Nabi ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Ulu yang mempunyai azmi, keazaman. Yang mempunyai keazaman yang kuat. Yang maksudnya mereka ini menghadapi takdir-takdir yang keras dalam hidup mereka. Dan mereka mampu bersabar. Bermula daripada Nabi Allah Nuh AS. Diikuti dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa. Dan Nabi kita Muhammad SAW. Kesemua Nabi-Nabi ini, mereka sentiasa dihina. Mereka sentiasa ditolak oleh kaumnya dalam tempoh yang panjang. Nabi Nuh kita tahu penolakan dakwah hampir 1000 tahun. Nabi Ibrahim sehingga tidak ada yang beriman melainkan dia seorang. Selepas peristiwa dia dibakar dalam api, barulah bertambah 2 orang yang beriman. Itu isterinya sendiri, iaitu Sarah, dan anak saudaranya Nabi Allah Lut AS. Manakala Musa sering dipermainkan oleh kaumnya. Difitnah, dihina oleh kaumnya sendiri. Sehingga Musa terpaksa menerima akibat kejahatan kaumnya. Terperangkap di padang Tih, padang sesat selama 40 tahun. Kerana angkara perbuatan kaumnya. Dan Nabi Isa yang sentiasa diburu, dicari untuk dibunuh. Mengejarnya ke sana ke sini. Sehingga Nabi Isa terpaksa menyembunyikan diri. Bergerak satu tempat ke satu tempat. Hanya bergerak dengan anak-anak muridnya yang setia. Itu ujian dan itu cobaan. Dan diikuti Nabi kita Muhammad SAW. Di sebalik segala kelebihan yang Nabi dapat. Sebagai Sayyidul Anbiya. Sebagai Nabi penutup. Sebagai Rasul pilihan Allah. Sebagai kekasih Allah. Tetapi baginda SAW tidak sunyi daripada melalui takdir Allah yang begitu keras.
untuk mendidik baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kematian kedua ibu bapanya, dengan kematian datuknya, dengan pemulauan kaumnya, dengan pendustaan, dengan segala penghinaan kecaman sehingga ke peringkat perancangan untuk memenjarakannya, membunuhnya, menghalaunya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan bumi yang tercinta. Terpaksa meninggalkan Mekah, bumi sejuta kenangan, sejuta keberkatan. Tetapi demi melangsungkan dakwah, baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita sebut tentang sabar kita kat mana? Sabar kita ialah sabar para Nabi dan Rasul. Ya, kita tak mampu mencapai kesempurnaan. Tetapi kita meletakkan itu target kita. Tuan-tuan, orang bisnes, dia pun letak target. Target berapa? 10 juta. Dia mungkin tak sampai 10 juta berniaga. Kita, anak-anak kita nak periksa, kita terus target straight A, straight A. Walau kita cikgu pakai motivasi pun tahu tak semua dapat straight A. Tak semua. Tapi kita sentiasa pergi kelas motivasi diajar straight A. Sampai pelajar yang tak pernah dapat A pun dia yakin straight A. Dan begitu kita letak matlamat. Dan kita berusaha ke matlamat kerana manusia dalam meletakkan matlamat tu biar tinggi. Walaupun usaha tak seberapa. Supaya dia sentiasa melakukan terbaik. Kerana itu, hatta kalau kita meminta syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar kita minta syurga yang bawah. Nabi ajar kita, iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus al-a'la. Kalau kamu meminta syurga, mintalah firdaus yang tertinggi. Dan Allah Ta'ala ketika mana menyuruh dan memerintahkan kita supaya mencontohi. Contoh kita siapa? Contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya pada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Jadi bagi menghadapi takdir Allah, yang pertama kita sebut tadi sabar. Sabar tahap mana? Sabar tahap para Nabi dan Rasul. Walau kita tak mencapainya. Jadi untuk kita menguatkan sabar, dia ada beberapa step, beberapa peringkat. Yang pertama saya katakan, bacalah kisah para Nabi dan Rasul. Mereka lambang contoh kesabaran sebenar. Di sebalik keistimewaan yang mereka miliki, doa yang mustajab, dekatnya mereka dengan Allah, mereka tetap mesti melalui takdir Allah Ta'ala. Mereka tidak mampu mengubah apa pun. Kematian isteri tersayang, tercinta, bukan kalangan mereka dikhianati oleh isterinya sendiri seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh. Dikhianati oleh anaknya sendiri. Dikhianati oleh bapanya sendiri. Semuanya berlaku dalam sejarah para Nabi. Supaya kita melihat apa yang berlaku kepada kita kecil. Supaya kita tak kata, saya dah doa banyak, Allah Ta'ala tak berkenang pun. Tuan-tuan, para Nabi, mereka juga melalui benda yang sama, diuji puluhan tahun. Kerana doa itu bukan untuk mengubah apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Tetapi doa itu bagi menenangkan kita terlebih dahulu dalam menghadapi takdir Allah. Ya benar, ada hadis menyatakan, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan ditolak qada melainkan dengan doa. Dan kita dah bahaskan yang dimaksudkan qada yang berubah itu dinamakan qada mu'allaq. Itu qada yang kalau sekiranya manusia berdoa, maka mungkin Allah ubah. Tetapi doa itu sendiri memerlukan masa, menunggu. Nabi Allah Zakaria doa untuk dapat zuriat, dia terpaksa menunggu tempoh yang lama. Nabi Allah Ibrahim juga berdoa mendapat zuriat, menunggu tempoh yang lama. Bukan orang beriman berdoa mendapat kemenangan, terpaksa menunggu tempoh yang lama. Maka ini fitrah, sabar. Sabar, cara kita nak tingkatkan yang pertama, baca kisah para Nabi dan Rasul, contoh terbaik. Yang kedua, untuk kita sabar, berdoa pada Allah. Sebab Allah menyebut, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sabar ini datangnya dari Allah. Sabar datang dari Allah. Dan yang ketiga, ialah dengan kita sentiasa bersahabat dengan orang yang sabar. Tuan-tuan, bila kita sahabat dengan orang sabar, kita sabar. Kalau kita bersahabat dengan orang panas barang, kita pun panas barang. Kalau kita bersahabat dengan orang cerdik, kita pun nampak cerdik. Kita bersahabat dengan orang baik, kita nampak baik. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang sabar, tenang. Dan yang keempat, untuk kita bersabar dalam
kehidupan kita ini, kita mengetahui kelebihan pahala sabar. So, kelebihan dia. Allah suka pada orang sabar. Allah sayang pada orang sabar. Sifat semua makhluk Allah yang terpilih. Dan yang kelima, untuk menguatkan kesabaran kita dalam melalui kehidupan ini, kita mengetahui bahawa setiap takdir itu ada kebaikan. Takdir, bila mana kita sabar, dia mendatangkan bersamanya keajaiban-keajaiban yang banyak. Cuma kita kena tunggu. Umpama kita tunggu pohon yang sedang membesar, berbunga dan berbuah. Apakah kita fikir kita cuma tunggu satu hari? Tuan-tuan tahu ini benih musangking. Tuan-tuan tanam, baja, siram. Dan tuan-tuan tahu dari awal lagi, sebab penjual buah durian tu kata paling kurang 5 tahun. Penjual tu kata 5 tahun, paling cepat bang 5 tahun. Kalau lambat pun 7 tahun. Kalau kita dah set, dah letakkan keyakinan, tempohnya ada 5 tahun. Lalu kita terus berusaha 5 tahun. Andai kata 5 tahun belum berbuah, kita tetap yakin sebab dia beri tempoh yang kedua. Lama pun 7 tahun. Lalu kita berharap lagi 2 tahun. Andai kata lepas 2 tahun jadi 7 tahun, kita tak berharap, pokok ni bukan dah tanam. Kejap lagi dia berbuah lah tu. Begitulah kita dengan takdir Allah. Satu hari nanti takdir Allah itu ada buahnya. Satu hari nanti takdir Allah itu ada kemuliaannya, kekayaan. Kalau tidak ada orang bersabar dengan takdir Allah, rela dan redha, melainkan dia akan melihat bersama takdir Allah itu kemuliaan dirinya, keuntungan dirinya, kebaikan dirinya. Bukan perubahan yang drastik daripada dulu sampai masuk fasa baru dalam kehidupannya. Kemudian kata Syekh lagi, kemudian tunggu datang kelonggaran daripada Allah. Seketak mana pun takdir, dia akan longgar. Contoh kita selalu kan kalau beli baju, beli kasut, beli slipper, kita pun mengadu pada penjual, ketatlah. Kata penjual ini, cik pakai selalu, lama-lama longgar. Ni beli kasut ni ketat rasanya. Lalu kata penjual memang macam tu. Tapi lalu pakai, dia akan longgar. Artinya, macam mana pun hebat takdir Allah SWT pada kehidupan kita, dia akan ada kelonggaran. Ya memang bila mula-mula takdir itu berlaku, sebab kita tak ada pengalaman. Kerana setiap takdir Allah mencipta pengalaman baru. Setiap takdir Allah. Manusia ni tuan-tuan hidup dengan ilmu yang didengar dan dengan ilmu yang dilalui, yang dinamakan pengalaman. Dengan ilmu yang dilalui dengan pengalaman, dia perlu melalui takdir Allah. Maka setiap kali kita mendapat satu takdir Allah, memang kita blur. Kita tak tahu nak buat apa. Sebab kita pun tak jangka. Kerana takdir Allah ini sesuatu yang kita tak jangka. Ya, kalau kita jangka senang pula. Kita tak jangka sebab kita mengharapkan kelicinan dalam kehidupan. Semua kita tengok anak kita nampak dia sihat sampai bila-bila. Kita lupa dia juga akan sakit. Kita tengok anak kita rasa kita boleh kontrol dia. Dengar cakap kita. Tapi kita lupa bahawa dia juga manusia berubah. Akhirnya dia mula tak dengar cakap kita. Dia mula buat benda yang kita tak suka. Sesudah kita bertahun-tahun melihat perkara yang menyukakan kita. Mula-mula lahir kita suka tengok dia berlari, menyanyi. Kita tengok dia bertatih, kita tengok dia ketawa, kita tengok penumbuhan gigi dia. Tapi lama-lama ada benda yang membuatkan kita tak suka. Maka takdir ini saya katakan pengalaman baru setiap manusia. Walau berlaku pada orang lain, tapi tak berlaku pada kita, dia tetap jadi pengalaman baru. Allah nak beri ini. Maka memang kita terkejut. Tetapi yakinlah, walau bagaimanapun ketat pengalaman ini tadi, akan ada kelonggarannya. Longgar. Cuma kita kena sabar. Suami isteri bergaduh. Bila mereka gaduh-gaduh, yang ni rasa nak minta cerai, yang ni rasa nak cerai. Itulah perasaan yang ada, yang bersarang dalam hati masing-masing. Si isteri rasa nak minta cerai. Si suami rasa nak cerai. Tapi kerana mereka bersabar, akhirnya perkataan itu hilang sendiri. Yang nak minta cerai tak jadi. Yang nak cerai pun tak jadi. Tapi kalau dia tak bersabar, maka dia akan melihat apa yang dia tak patut lihat dalam dirinya. Kemudian kata Syekh, jika kita memang bersikap demikian, nescaya di sebalik takdir Allah itu ada kelebihan. Tuan-tuan, inilah sejarah manusia semuanya.
Siapa pun yang bersabar dengan takdir Allah, hatta sampai peringkat dia penjara, maka dia sabar dengan takdir Allah, dia keluar sebagai raja. Ramai mana orang yang dipenjara keluar sebagai raja. Ramai mana orang yang dipenjara keluar sebagai menteri. Ramai mana orang yang dipenjara keluar sebagai pemimpin. Yang hebat. Bukan sedikit. Sebagaimana ramai mana orang yang sakit menjadi paling sihat. Sebagaimana ramai orang miskin menjadi paling kaya. Sebagaimana orang yang susah menjadi paling senang. Demikian segala keajaiban takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh, bila kamu mampu sabar dengan takdir Allah, redha dengan takdir Allah, kamu akan dapat sesuatu yang kamu pun tak minta. Tetapi selama ni kita cuma minta lepas daripada musibah. Tiba kita dapat lebih pada tu. Contoh seorang, tak ada anak lah. Tak ada anak, dia pun doa, dia pun sabar. Dia duk fikir dalam kepala dia, kalau dapat seorang pun okey lah. Tapi kerana dia sabar, Allah beri di luar apa yang difikirkan. Dah terus dapat 5 orang, 6 orang, 7 orang, kembar pula dapat. Maka dapat banyak daripada apa yang diminta. Tak terlintas bahawa dia nak sebanyak itu. Kadang-kadang ada orang miskin, sabar kemiskinan dia cuma nak cukup makan dia. Ya Allah, kau cukup makan, minum, belanja anak-anak sekolah cukup. Tiba-tiba Allah beri lebih daripada apa yang dia minta. Ini dek kerana sabar. Sebab itu orang sabar ni tuan-tuan. Bukan sekadar di akhirat dia lebihkan pahalanya. Tetapi di dunia dia mendapat lebih daripada orang lain. Sebab itu kena sabar. Tidakkah kita belajar daripada ibadat puasa? Dek kerana kita sabar, makanan tu menjadi semakin lazat. Cuba kita tak sabar tuan-tuan, sarapan pagi tu biasa aja, tak sedap. Tapi dek kita sabar sampai maghrib, sedapnya makan. Air masak pun nampak sedap, jangan kata benda lain. Air masak tengok, ya Allah, sedapnya air masak. Air masak pun nampak macam kristal yang bergemerlapan. Begitu mempersonakan dan menggoda. Air masak. Belum tengok murtabaknya. Belum tengok air kakiranya. Belum tengok itu dan ininya. Ini kerana kita sabar. Maka benar kata Nabi SAW, "Lis-sa'imi farhatan yafrahuma." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang dia akan bergembira dengannya. Di antaranya ialah kegembiraan ketika mana berbuka. Kegembiraan ketika mana dia menghadap Allah, Tuhannya. Kegembiraan ketika mana berbuka, kata ulama ada 2 makna. Yang pertama, buka puasa. Yang kedua, berbuka beraya. Tuan-tuan, kita kalau tak puasa, kita tak rasa seronok raya. Kita kalau tak tinggi sabar dalam puasa, tak akan seronok gembiranya raya. Kerana kegembiraan itu datang selepas ujian. Tetapi setiap kali kita nak sujud syukur, kerana ada suatu tekanan pada kita lalu kita dilepaskan. Sujud syukur ni bukanlah disyariatkan tiap hari kita sujud. Itu tak nama sujud syukur. Syukur ini bila kita dalam satu tekanan tertentu. Dan kita berdoa biar Allah lepaskan, maka ternyata kita terlepas, maka syukurlah pada Allah Ta'ala. Wahai kaumku, terimalah takdir Allah. Tuan-tuan, sebagaimana pun takdir Allah, yang diuji tak ada suami, yang diuji tak ada anak, yang diuji tak ada harta, yang diuji dengan kesihatan, yang diuji dengan perkara yang dia tak suka dan dibenci, sabarlah. Dengarlah nasihat Syekh Abdul Qadir ini. Yang aku pun, kata Syekh Abdul Qadir, terus belajar untuk mengenali takdir Allah. Terus bermujahadah untuk tundukkan diriku kepada takdir Allah. Ya Allah yang membawaku, yang menentukan takdir ini kepada aku. Ini Syekh Abdul Qadir. Dia juga melalui takdir-takdirnya sendiri. Tentu setiap orang akan melaluinya. Kita tanpa terkecuali. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, wahai kaumku. Ini juga cara. Macam mana kita nak menghadapi takdir Allah? Rendahkan diri kita pada Allah. Macam mana cara kita merendahkan diri kepada Allah? Dengan segala takdirnya, dengan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita tidak membantah. Setiap kali takdir Allah, kita lebih suka bermuhasabah. Kurang saya kat mana? Lemah saya kat mana? Dosa saya kat mana? Kejahatan saya apa? Ini orang merendah diri. Tapi orang yang meninggi diri, kenapa saya kena? Dia tanya, kenapa saya kena? Kenapa bukan orang tu? Kenapa bukan orang ni? Orang meninggi diri tak? Saya yakin saya boleh menentukan takdir saya sendiri. Saya decide my own destiny. Saya yang akan tentukan
saya punya destinasi. Ini sombong. Kita tidak menentukan apa-apa. Ya, saya akan tentukan masa depan saya. Awak tak tentukan masa depan awak. Bagaimana orang bercakap sombong macam tu? Ya, bagaimana dia tergolek. Bagaimana terjatuh rebah. Tentu tak ada orang menentukan takdirnya. Tak ada orang menentukan masa depan dia. Tetapi setiap orang bercita-cita nak masa depan yang mengembirakan. Maka itu kita tak tolak dan kita tak nafikan. Tapi kita bukan tentukan, Allah. Sebab itu cara kita merendahkan diri kita dan menerima takdir Allah. Setiap kali datang takdir, muhasabah diri. Muhasabah diri yang membawa kepada keinsafan yang jadi kita dekat dengan Allah. Sehingga kita tak fikir nak ubah benda yang Allah takdirkan. Tetapi kita nak fikir mengubah kedudukan kita di sisi Allah. Ini contoh, saya katakan kalau seorang tadi ditimpa dengan kesusahan. Daripada bisnes juta, akhirnya apa ke dana. Contoh. Waktu itu, waktu ditunduk dengan takdir Allah, dia merawat takdir Allah dengan cara macam mana melihat kesalahan. Mungkin aku tak keluar zakat, mungkin kurangnya aku memberi sumbangan, mungkin aku terlalu lalai dengan dunia sampai tak ingat berzikir kepada Allah. Dan dia tak fikir lagi nak kaya balik, tak ada. Dia cuma fikir aku nak ubah ni, aku nak ingat Allah. Aku nak sujud pada Allah dengan lebih lama. Aku nak rasa kemesraan tunduk pada Allah. Tuan-tuan, yang diubahnya ialah hubungan dengan Allah, bukan kembali untuk kaya. Setiap orang bila nak kembali pada posisi asalnya, sebenarnya dia tak belajar sesuatu pun dengan takdir Allah. Seorang daripada sihat, tiba sakit. Kalau sakit, dia pun diagnosis tentang macam mana nak hadapi penyakit dia, doktor mana, hospital mana, obat mana. Dia akan kekal sombong dengan takdir tadi. Tetapi bila mana dia sakit, dia mula lihat dirinya dengan Allah. Ya Allah, Allah pernah beri nikmat kesihatan, aku lalai. Allah pernah beri nikmat kesihatan, aku tidak menuntut ilmunya. Allah beri aku nikmat kesihatan, aku tidak bersyukur padanya. Ya Allah, hari ini Engkau uji aku dengan kesakitan. Supaya aku sedar kesalahan aku, kekurangan aku. Ya Allah, yang pertama aku mohon keampunan padamu. Ya Allah, aku mohon padamu dibantu, ditolong untuk aku mengingatimu dengan sebenarnya. Maka dia pun ubah hubungannya dengan Allah. Dia bukan fikir nak sihat balik, tak. Itu dah jadi bukan prioriti. Ini orang yang merendahkan diri dengan takdir Allah. Tapi orang yang tak belajar dengan takdir Allah, waktu jatuh bisnesnya, dia cuma fikir nak naik bisnes balik. Akhirnya makin teruk dia. Waktu sakitnya, dia cuma fikir nak sihat balik. Akhirnya makin khurafat dia. Jumpa Tok Bomo tu, jumpa Tok Bomo ni. Makin syirik. Dia jatuh daripada kepimpinan, maka makin dia fikir macam mana nak jadi ketua balik. Dicantah sana, dicantah sini. Dia menipu sana, menipu sini untuk naik balik. Dia tak akan naik. Dia tak akan naik dengan mulia. Bukan dia akan terhina. Tetapi orang yang bijaksana dalam berurusan dengan takdir Allah SWT, setiap kali berlaku takdir Allah yang dia tak suka, yang pertama dibaiki hubungannya dengan Allah. Kerana Allah tak takdirkan kita sesuatu melainkan supaya kita kembali pada Allah. Bukan Allah takdir kita sesuatu untuk kita kembali pada apa yang kita nak. Pada Allah itulah dia matlamat kita hidup. Bila anak-anak saya degil nakal, sebagai contoh. Masalah ni Ustaz tak dengar. Yang sekolah rendah cara sekolah rendah, menengah cara menengah. Yang universiti cara universiti. Rasa macam tertekan. Anak 8, 9 ni. Maka jangan dia berfikir untuk bagaimana nak kembalikan anak dia patuh pada dia. Tetapi patut dia berfikir bagaimana dia nak kembali patuh pada Allah. Si ibu ini, si ayah ini macam mana nak patuh kembali pada Allah. Yang itu merupakan pokok pangkal asas kehidupan kamu. Maka bila dia belajar daripada takdir Allah, dia baiki balik hubungan dengan Allah. Dan ini disebut oleh Fudail bin Iyad. Bila Fudail bin Iyad kata, aku tidak melihat masalah pada isteriku, pada anakku, melainkan kerana ia berpunca daripada masalahku dengan Tuhanku. Tetapi ini takdir Allah. Takdir mengingatkan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya bila mana kita merendahkan diri pada takdir Allah, lalu kita akan bersetuju dengan takdir Allah. Sampai peringkat kita melihat takdir Allah ini paling baik. Lalu kita bergerak dengan takdir Allah dengan tenang. Bergembira dengan takdir Allah sehingga takdir itu membawa kita kepada Allah.
Bila bawa kita menghadap Allah Ta'ala, maka ketika itulah Allah berfirman, hunalikal walayatu lillahil haq. Di situlah perlindungan pertolongan hanya bagi Allah. Akhirnya apa yang ditakdirkan itu paling seronok. Ibrahim AS berkata, detik aku berada dalam api itu paling seronok sekali. Kata mereka bukan sekadar tenang dengan takdir, berdamai dengan takdir, bergembira dengan takdir Allah. Dan takdir ini membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, akan merasa senang bagimu. Kita pun mula senang bila dapat meminum dari lautan ilmu Allah. Akhirnya kita sedar dalam takdir itu ada ilmu Allah dan ada kebodohan kita. Setiap takdir Allah itu menyingkap kebodohan kita dan menjelaskan ilmu Allah. Kerana itu makin kita faham takdir Allah, makin nampak bodoh kita kat mana. Dan makin nampak luasnya ilmu Allah Ta'ala. Kita kalau tak nampak, tak lalu takdir ini tuan-tuan, rasa cerdik memanjang. Rasa pandai seumur hidup. Rasa macam kita bijaksana tak tertipu. Kuat tak terkalah. Kaya yang tak akan jatuh. Semua takdir Allah menzahirkan kebodohan kita. Lihat bila Allah Ta'ala takdirkan COVID, semua manusia bodoh. Mereka tidak tahu berbuat apa untuk menyelesaikannya. Mereka telah melakukan segala-galanya. Maka cukup kita mengaku, ya Allah, kami bodoh, kami tak tahu apa-apa. Kami mohon pertolongan padamu. Diangkat musibah ini. Dihilangkannya daripada kami. Tetapi tidak ada masalah, tidak ada takdir Allah, melainkan kita kata nampakkan kebodohan kita. Dan nampak ilmu Allah Ta'ala. Dan ketika itu, bila kita faham takdir Allah, kita akan makan dari hidangan kelebihannya. Kurnia Allah. Kita pun nampak kurnia Allah, nikmat Allah yang sebenar. Pertolongan Allah yang sebenar, bukan pertolongan manusia. Perlindungan Allah yang sebenar, bukan perlindungan manusia. Lalu bermesralah dengan kemesraannya, serta bercucuran dengan rahmatnya. Waktu itu tuan-tuan, indahnya takdir Allah. Waktu itu kita rasa, ya Allah, inilah rahmat yang Allah turunkan kepada aku. Tetapi perasaan ini tuan-tuan sekalian, dia tak berlaku pada semua orang. Pada sekelintir manusia daripada puluh ribu, cuma seorang. Jadi kita nak rebut lah. Kita nak berlomba. Kita tuan-tuan kalau buat pergaduan, ni boleh menang emas batangan atau emas, kita katakan emas tongkol tu, emas jongkong. Kalau menang emas jongkong, misalnya, walau letak cuma sekilo, kontester dia ataupun yang menyertainya barangkali puluhan ribu nak menang satu. Nak masuk universiti, puluhan ribu minta untuk dapat 10 tempat misalnya. Tetapi kalau itu tawaran manusia, kita berebut. Maka ini tawaran Allah Ta'ala. Bahawa yang melalui, yang mendapat kemesraan takdir Allah ini, ialah orang pilihan Allah. Maka jadikan kita daripada puluhan ribu yang memilih untuk jadi macam ni. Kita belajar daripada sesuatu yang kecil untuk kita menjadi orang yang besar. Kita nak jadi besar bukan di sisi makhluk. Kita nak besar di sisi Allah, yang dipandang Allah. Selagi mana pandangan kita pada makhluk, selagi itu takdir itu berat untuk kita hadapi. Tetapi bila kita dah mengubah jarak pandangan kita pada pandangan Allah, maka mudahlah takdir kita lalui. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kemuliaan dalam menghadapi seluruh takdir Allah. Dan kita melihat segala kebijaksanaan dan ilmu Allah dalam takdirnya. Dan kita mengakui kebodohan dan kelemahan kita. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkuliah duha menggunakan kitab Al-Mu'tamad dan kitab Al-Azkar. Di mana kuliah duha ni saya akan buat 2 hari. Yang pertama hari Jumaat dan hari Sabtu untuk mengisi keberkatan bulan Ramadan. Dan juga sesi soal jawab bagi mereka yang nak berkongsi soalan-soalan. Mudah-mudahan kita dapat saling memberi manfaat, kebaikan antara satu sama lain. Wallahu a'lam.